Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Hanita binti Laja Harun merupakan pelajar sarjana kursus pendidikan sejarah Universiti Kebangsaan Malaysia yang akan membentangkan tajuk kajian iaitu punca tekanan emosi guru semasa pandemik COVID-19 dan aplikasi teori kesejahteraan Reeves 1989 sebagai cadangan penyelesaian. Berikut adalah perkara-perkara yang akan saya kongsikan dalam pembentangan ini, iaitu pengenalan tekanan emosi guru, manual PDPR, teori kesejahteraan Reeves, punca tekanan emosi guru dan seterusnya cadangan mengatasi tekanan emosi guru. Penularan virus COVID-19 yang begitu cepat sekitar bulan Mac 2020 telah membawa kepada pengumuman Perintah Kawalan Pergerakan oleh Perdana Menteri Malaysia ketika itu, Tan Sri Muhyiddin bin Yassin. Oleh itu, sesi pengajaran dan pembelajaran dari rumah telah pun bermula. Seterusnya, menurut Lucius Goliong dan rakan-rakan, pelaksanaan PDPR adalah sebagai alternatif kerana sistem pembelajaran konvensional tidak dapat dijalankan. Ketika itu, guru menggunakan pendekatan pengajaran secara atas talian, luar talian ataupun gabungan kedua-duanya. Pembelajaran bersemuka bermula apabila tren kes COVID-19 semakin menurun. Namun bermula Mac 2021, kes harian COVID mendadak meningkat. Lantaran itu, kerajaan telah berusaha untuk memutuskan rangkaian COVID-19 untuk mengekang penularan wabak yang semakin mendadak, maka kerajaan telah mengumumkan sekali lagi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dari rumah disebabkan COVID-19. Beralih kita kepada konsep tekanan emosi guru, menurut Kirchhoff dan Sutcliffe 1978, tekanan guru dikaitkan sebagai pengalaman kurang disenangi oleh seorang guru dari segi emosi seperti tertekan, kebimbangan, kemarahan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek pekerjaan seorang guru. Tekanan kerja guru ialah emosi negatif yang dialami oleh seorang guru semasa menjalankan tugas. Emosi negatif berkenaan umpamanya kemarahan, keresahan, ketegangan, kekecewaan dan kemurungan yang dialami oleh seseorang guru, dan keadaan ini dipersepsikan sebagai ancaman terhadap kebahagiaan ataupun kesejahteraan psikologi dan fizikal seseorang. Menurut Goldman 1999, kecerdasan emosi diperlukan oleh seseorang untuk berjaya dalam kerjaya. Ia juga dapat dikaitkan dengan nilai kerja yang dipegang oleh seseorang dan boleh memberi kesan ke atas prestasi kerja individu tersebut. Seterusnya, menurut Noria Muhammad Ishak dan rakan-rakan, tugas guru merupakan tugas yang kompleks dan mencabar. Mereka bukan saja perlu mengajar, malah perlu melakukan kerja-kerja pengkeranian dan pentadbiran, menjalankan aktiviti co-curriculum, juga melibatkan diri secara aktif dalam persatuan ibu bapa dan guru. Dengan beban tugas yang banyak ini, guru menghadapi pelbagai cabaran yang membawa kepada berlakunya tekanan emosi guru. Sebagai panduan melaksanakan PDPR, KPM telah menyediakan manual PDPR yang mana di sana digariskan peranan guru agar menyusun semula rancangan pengajaran tahunan, menentukan kaedah penyampaian yang fleksibel mengikut kesesuaian murid, menyediakan bahan-bahan yang sesuai untuk murid semasa PDPR. Selain itu, mengadakan pelbagai kaedah pentaksiran. Seterusnya, merekod penglibatan murid dalam PDPR dan juga mengadakan sesi perbincangan dengan ibu, bapa atau penjaga pelajar, dan seterusnya memaklumkan kepada ibu bapa jika kelas tidak dapat dijalankan seperti dijadualkan. Oleh itu, situasi ini menyediakan satu suasana yang baru kepada guru-guru yang perlu bertindak dengan pantas memenuhi keperluan semasa, dan bagi guru-guru yang kurang kemahiran ataupun tidak bersedia dengan perubahan ini akan memberikan satu cabaran yang membawa kepada tekanan emosi guru. Seterusnya, teori kesejahteraan Reeves 1989 telah diperkenalkan oleh Carol Reeve pada tahun 1989. Teori ini begitu signifikan
ketika berdepan dengan situasi mencabar semasa pandemik COVID-19. Terdapat 6 dimensi yang diketengahkan dalam teori ini, iaitu dimensi 1, autonomi, yang merujuk kepada kemampuan individu untuk mengatur kehidupan dan tingkah laku serta berupaya membuat pertimbangan. Dimensi kedua, penguasaan persekitaran, iaitu keupayaan individu untuk mengatur lingkungan persekitarannya agar sesuai dengan keperluan mereka. Seterusnya, dimensi ketiga, pertumbuhan kendiri, yang dikaitkan dengan keupayaan individu mengembangkan potensi diri agar menjadi individu yang memainkan peranan sepatutnya. Seterusnya, dimensi yang keempat, hubungan positif dengan orang lain, iaitu dikaitkan dengan kemampuan individu menjalinkan hubungan baik dengan orang lain di sekelilingnya. Di sini juga ditekankan individu tersebut mementingkan kesejahteraan lain, dapat menunjukkan rasa empati dan kasih sayang. Dimensi yang kelima pula iaitu tujuan hidup, iaitu individu yang mempunyai pemahaman yang jelas mengenai tujuan dan arah hidupnya akan berasa yakin dan merasakan bahawa pengalaman masa lalu dan masa kini yang dilaluinya adalah bermakna. Dan dimensi yang keenam, penerimaan kendiri, iaitu kemampuan seseorang untuk positif dan menerima diri sendiri secara keseluruhannya. Beralih kita kepada punca tekanan emosi guru yang pertama, iaitu perubahan secara mendadak terhadap tugas harian guru. Menurut Rohani Abdul Ghani 2020, tekanan emosi disebabkan oleh mereka tidak mempunyai persediaan mental dan fizikal. Seterusnya, menurut Sazriana dan rakan-rakan, peralihan situasi yang drastik dan keupayaan individu yang terbatas juga menyukarkan penyesuaian diri dan mengakibatkan tekanan. Lucius dan rakan-rakan juga menyatakan perubahan secara mendadak kaedah pembelajaran menyebabkan guru rasa tergemam seketika. Dan seterusnya, pengajaran subjek tasmik menyebabkan guru tertekan akibat daripada kesukaran menjalankan PDPR. Ini dikatakan oleh Ashraf dan juga rakan-rakan 2020. Punca seterusnya ialah tugas guru bertambah dan berbeza dari amalan biasa. Menurut Lucius dan rakan-rakan, guru terbeban kerana banyak evidence pembelajaran yang dimuat naik, sukar memeriksa kerja murid secara online, sukar berkomunikasi dengan murid, tidak mahir menyediakan pembelajaran secara online dan guru merasa penat memberikan maklum balas kepada murid menggunakan telefon pintar. Seterusnya, di dada-dada akbar telah dimuatkan pelbagai usaha guru yang begitu jauh berbeza berbanding dengan pendekatan bersemuka. Antaranya, guru sabar redah sungai Kimna Batangan bagi menghantar modul untuk mendekati murid tercicir di pedalaman. Selain itu, Sazmir Haris Nur Azlan menyatakan sejak beralih daripada bekerja di sekolah menjadi bekerja di rumah, didapati tugas guru tidak mengambil kira waktu. Sepanjang 24 jam, guru tertekan bertalu-talu dengan pelbagai arahan dan tugasan. Memandangkan mereka tidak boleh bersemuka, tekanan untuk menyiapkan tugasan dalam tempoh masa yang ditetapkan menjadi maksima. Beralih kita kepada punca tekanan emosi guru yang ketiga, iaitu menghadapi masalah talian internet dan kekurangan prasarana. Menurut Rohani Abdul Ghani 2020, lokasi guru berada kurang stabil dan sering kali mendapat gangguan. Seterusnya, Lucius menyatakan gangguan yang timbul semasa menyampaikan isi pelajaran menyebabkan isi pelajaran tidak dapat disampaikan secara lancar dan boleh menjejaskan keselesaan dan motivasi murid untuk belajar. Dan gangguan talian internet juga menyebabkan guru mengalami kesukaran dalam menyelesaikan silibus. Seterusnya, guru juga mengajar dari rumah dalam suasana yang kurang kondusif. Menurut Sazriana dan rakan-rakan, suasana persekitaran yang bising, sempit dan prasarana yang tidak sesuai dan tidak mencukupi menjejaskan keberkesanan penyampaian guru. Punca tekanan emosi guru semasa COVID-19 dikaitkan juga dengan pelibatan dan sikap murid, yang mana menurut Suhaimi dan Muhammad Suhaimi 2020, faktor tingkah laku pelajar mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan tekanan kerja dalam kalangan guru.
Menurut Nor Musfira 2021, tiada penyertaan daripada pelajar, maka hasil pembelajaran atau objektif yang ingin dicapai tidak dapat disampaikan dengan sempurna. Malah, guru semakin tertekan apabila sukatan pelajaran tidak dapat diselesaikan menurut perancangan. Nur Rehan Muhammad Nasir dan Maliza Mansur 2021, terdapat situasi yang mana murid hilang dari radar yang menyebabkan murid tidak dapat mengikuti pembelajaran secara atas talian. Punca tekanan yang berikutnya dikaitkan dengan tomahan negatif terhadap guru. Menurut Norehan dan juga Mahaliza 2021, peranan ibu bapa juga penting dalam memastikan anak-anak tidak tercicir mendapatkan akses pendidikan. Berikutnya, Nilavani dan rakan-rakan menyatakan bahawa ibu bapa mengalami kesukaran dalam memastikan anak mengikut PDPR. Losius menyatakan 34.1% ibu bapa kurang mahir menggunakan aplikasi-aplikasi dalam telefon pintar untuk mengakses bahan-bahan pembelajaran. Dalam situasi pandemik ketika itu, ibu bapa juga bekerja dari rumah. Oleh itu, ibu bapa berhadapan dengan cabaran untuk menguruskan anak dan juga kerjaya. Ini menyebabkan ibu bapa melabelkan guru tidak mempunyai kerja dan tidak berbaloi dengan gaji yang diterima. Dan tomahan ini sangat berat untuk diterima oleh warga pendidik yang menyebabkan tekanan kepada warga pendidik. Cadangan pertama bagi mengatasi tekanan emosi ialah guru perlu bersikap positif terhadap perubahan. Melalui definisi autonomi dalam teori kesejahteraan psikologi, individu yang memiliki autonomi yang tinggi dan tujuan hidup mampu untuk menentukan hala tuju diri sendiri. Oleh itu, menurut Nur Azman Abdul Samad, apabila guru bersikap positif, tahap kemahiran dan tahap amalan dapat dipertingkatkan sekaligus menghasilkan kecekapan dan tingkah laku yang tinggi. Begitu juga menurut Norehan Muhammad Nasir dan Maliza Mansur 2021, pemimpin pendidikan berperanan mengikut kehendak dan keperluan terkini. Seterusnya, Norzi Muhammad Yusuf dan Muhammad Isa Hamzah menyatakan melihat penularan wabak COVID-19 secara positif, ia mencetuskan satu semangat dan usaha luar biasa bagi pendidik. Cadangan kedua iaitu guru bersedia meningkatkan kompetensi diri. Menurut teori kesejahteraan psikologi, dimensi penguasaan persekitaran merupakan individu yang mempunyai penguasaan persekitaran yang tinggi dan mampu menggunakan peluang serta mencipta peluang mengembangkan atau memajukan dirinya. Oleh itu, guru perlu meletakkan dirinya seiring dengan perubahan yang berlaku, seperti kata Norehan Nasir dan Maliza Mansur 2021. Seterusnya, Muhammad Izam bin Muhammad Hamzah 2020 menyatakan pendidik perlu berfikiran terbuka untuk mempelajari teknologi. Mereka tidak boleh berasa tertekan atau menganggap sesuatu ianya sebagai beban tugas. Seterusnya, Losius dan rakan-rakan menyatakan guru perlu bersedia meningkatkan kompetensi diri dan kemahiran baru yang sesuai dengan keperluan. Seterusnya, Nilavani dan juga Khairul Azhar 2021 menyatakan PDPR yang menggunakan medium pembelajaran atas talian ia sebenarnya merupakan satu peluang kepada pendidik untuk mengaplikasikan pelbagai bentuk pembelajaran yang berbentuk interaktif dan inovatif. Cadangan seterusnya, guru sentiasa membina hubungan yang positif. Dimensi hubungan positif dengan orang lain menekankan hubungan yang positif antara manusia. Hubungan positif yang dimaksudkan adalah kemampuan individu menjalinkan hubungan baik dengan orang lain di sekelilingnya, mementingkan kesejahteraan orang lain, dapat menunjukkan rasa empati, kasih sayang, dan memahami prinsip-prinsip memberi dan menerima dalam hubungan interpersonal. Seterusnya, Norehan Muhammad Nasir dan Mahaliza Mansur menyatakan kehidupan bermasyarakat memerlukan manusia sentiasa membina hubungan positif bagi menjamin kesejahteraan hidup.
Berikutnya, pemimpin perlu lebih fleksibel dan berkomunikasi dengan berkesan dalam menyampaikan segala informasi-informasi terkini tentang pendidikan bagi meningkatkan motivasi guru, khususnya semasa PDPR. Ini menurut Rahayu Ahmad Bahtiar dan rakan-rakan. Seterusnya, keterlibatan ibu bapa dalam memastikan pembelajaran anak secara tidak langsung dapat mengeratkan hubungan guru dan ibu bapa. Dan perkembangan ini disokong oleh kajian Sumitra dan Roshan yang menjelaskan secara tidak langsung telah menjalinkan hubungan kuat antara guru dan ibu bapa. Oleh itu, guru perlu empati dan memahami situasi murid kerana sebenarnya murid juga berdepan dengan pelbagai kekangan dan mereka juga perlu mengubah suai cara pembelajaran mereka. Sebagai rumusan, pandemik COVID-19 telah memberikan kesan yang besar terhadap kehidupan manusia di seluruh dunia. Kehidupan manusia berubah dengan mengikuti norma baharu bagi memastikan kelangsungan hidup dapat diteruskan dan bidang pendidikan turut mengalami kesan yang begitu ketara. Sejajar dengan perkembangan tersebut, profesion keguruan perlu berubah selaras dengan keadaan semasa bagi memastikan pembelajaran dapat diteruskan. Berbagai kesukaran dihadapi ekoran perubahan yang mendadak dan memberikan kesan terhadap emosi guru. Oleh itu, kesejahteraan psikologi adalah signifikan dengan situasi yang dialami oleh guru semasa pandemik. Dengan menghayati dan mengaplikasikan teori kesejahteraan psikologi RIF, guru dapat beradaptasi dengan situasi dan dapat melalui kehidupan yang lebih reda, syukur, tabah dan positif. Oleh itu, guru sentiasa dituntut bersikap terbuka dengan segala perubahan dan mengenali kualiti dan kekuatan diri, memperbaiki tahap pengetahuan dan kemahiran yang bersesuaian dan keperluan semasa. Hubungan positif yang dibina dengan bersikap empati dan saling menyokong antara guru dan masyarakat persekitaran seperti pemimpin pendidikan, rakan sejawat, murid dan ibu bapa akan mempermudahkan tugasan seharian guru dan menghindari guru dari emosi. Sekian dan terima kasih.